Okay, saya merekod juga untuk kelas hari ni. So far memang tak ada masalah sebab saya boleh buka kat sini. Alright, saya boleh buka kat sini. So just minta lah tolong semua share, tolong minta sangat sebelum kita nak start ni. Minta semua orang boleh share dulu. Okay. Okay. So far okay, tak ada masalah. So far okay. Okay, alright. Anda dah ready semua? Semua dah ready? Semua dah share belum ni? Saya tengok berapa orang je yang share ni. Alamak, tak best lah macam ni. Kita minta share dulu. Okay, come on guys, tolong share dulu. And then kita nak bagi ramai lagi orang yang dapat ilmu hari ni. Okay, nak bagi ramai orang yang dapat manfaat. Kita sama-sama. Kita tak perlu buat apa-apa. Kita just tinggal nak buat satu klik sahaja. Satu klik sahaja. Alright, cukup untuk bagi tahu semua orang. InsyaAllah mudah-mudahan dengan ilmu hari ni dapat membantu yang lain juga untuk lebih improve lagi. Okay, untuk membuatkan mereka rasa banyak manfaat dari ni. Baru 9 orang je share. Alamak, sikitnya. Come on guys. Okay, come on. Saya minta bantu sangat. Alright. Macam mana nak share tu? Okay, kita pergi pada, saya bagi link ni. Alright, ni saya bagi link. Alright, so masuk dekat Facebook saya and then tolong share. Alright, sebab baru 13 orang je yang share. Saya nak kalau boleh ada 50 orang share. Seronok sikit saya nak buat kelas hari ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya tengok ada yang muka baru, ada yang muka lama, ada yang saya tak kenal. Yang saya nampak dekat sini Tuan Hairi je. Apa khabar Tuan Hairi? Ini bakal-bakal jutawan ni. Okey, Haji Makzi saya nampak. Okey, Puan Mona Lisa. Okey, end user saya tak pasti siapa nama dia, end user. Okey, alright. Tuan Saiful Azhar saya pernah jumpa. Saya rasa saya dah pernah masuk ke kelas. And then Puan Yuslina pun rasa pernah masuk ke kelas. Alright, yang lain-lain saya macam tak nampak sangat. Okay, come on guys. Kalau boleh tolong buka video anda. Okay, tolong buka video anda. Kalau boleh tolong buka video anda lah. Saya pun tak nak jadi macam pembaca berita kan, seorang-seorang kat sini. Naklah kena support daripada anda semua. Alright, boleh Saya boleh join dari Sabah. Okay, welcome. Okay, selamat datang semua. Okay, so apa yang saya nak share hari ni adalah antara perkara yang saya baru belajar. Semalam saya baru belajar. Alhamdulillah. Semalam pun saya baru menuntut ilmu, baru selesai menuntut ilmu. Tapi ilmu yang sikit lah, tak banyak lah Okay. Alright, saya akan share pada anda step by step. Okay, step by step saya akan share. Sementara kita akan pergi kepada speaker kita yang dia akan juga dia akan share tentang karakter hari ni. Okay, alright. Adakah kita boleh bermula sekarang? Come on guys. Adakah kita boleh bermula? Anda dah ready semua? Dah ada semua pen, pensel, semua dah ada? Okay, alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semalam saya belajar satu perkara. Dan saya nak sangat share pada anda semua. Saya nak sangat share pada anda supaya anda boleh ingat perkara ni. Anda boleh ingat perkara ni dan teruskan sentiasa membuat apa yang saya share ni. Okey, salah satu yang guru saya bagi tahu semalam. Guru saya bukan lokal semalam yang saya belajar, dia daripada overseas lah yang saya belajar semalam. Okey, apa salah satu perkara yang dia ingatkan saya, dia bagi tahu dekat saya dia bagi tahu, dia kata waktu zaman PKP dia tiada masalah sama sekali disebabkan kerana dia mempunyai database. Okey. Alright. Okey, dia tidak mempunyai masalah sama sekali disebabkan dia mempunyai database yang sangat besar. Okey, dia tidak ada masalah sama sekali disebabkan kerana dia mempunyai database yang besar. Nak tahu tak berapa banyak database dia? Okey, 250,000 email. 250,000 email customer yang dia ada. Okey, customer dia. Dia ada 60,000 orang yang berada dekat dalam WhatsApp group dia. 60,000 orang. Dia ada lebih kurang dalam 245,000 orang yang follow dia dekat Facebook. Okey? Dan dia ada lebih kurang dalam 60,000 follower dekat Instagram dan yang lain-lain. Okey? So jadinya apa yang dia bagi tahu saya dekat saya simple saja. Dia bagi tahu bukan kat saya lah, dekat semua orang. Dia bagi tahu kat saya simple saja. First kali bila kita nak buat bisnes, pastikan kita dah tahu kita nak jual pada siapa. Iaitu kita kena kumpul database kita.
maksudnya kolam kita nak jual dekat siapa. Dia bagi tahu macam tu. Alright. So apabila kita dah tahu kita nak jual kat siapa, barulah kita mudah menjual. Bukannya kita hasilkan produk dahulu, okay, and then lepas tu kita baru nak cari customer. Tidak. Apa yang dia buat adalah, mula-mula yes, dia buat macam tu. Tetapi dah lama, apa yang dia belajar, akhirnya dia membina kolam dia ataupun membina komuniti dia dulu. Okay, membina kolam dia atau membina komuniti dia dulu. Right. So apabila dah membina kolam dan komuniti dia, sebulan macam tu, barulah produk dia datang dan barulah dia menjual dekat situ. So apa yang terjadi, dalam 1 hari ke 2 hari, dia boleh jual 10,000 ke 20,000 unit. Itu yang dia cerita pada saya. Okay, 10,000 ke 20,000 unit. Dan itulah powerful apabila anda mempunyai database yang besar. Okay, dan ingat satu word saya ingat lagi satu word daripada dia. Apa yang dia bagi tahu pada saya adalah, okay, database adalah kita punya aset. Okay, database adalah aset kita. So bermakna apabila database kita semakin banyak, bermakna aset kita semakin besar. Right? Dan apabila aset kita semakin besar, ia memudahkan kita untuk menjual dengan apa pun, dengan siapa pun. Dan sebab itulah guru saya ni, dia bagi tahu, dia kata dia ada 13 bisnes tau. Dia ada 13 bisnes. Dan semua bisnes tu, alright, bisnes yang berlainan. Ada bisnes kosmetik, alright, and then lepas tu ada bisnes training, dia jual buku, and then lepas tu dia jual juga baju kebaya, alright. So benda-benda yang macam tu. Bukan bisnes-bisnes yang dia rasa dia kena fikir semua benda. Tidak. Alright. Apa yang dia lakukan adalah dia identify produk tu, dia tengok produk tu bagus ke tak, okey ke tak okey. Apa yang dia buat adalah dia terus menjual dekat kolam yang dia ada. Okey? Terus menjual dekat kolam yang dia ada. So itu yang dia bagi tahu kat saya. Dan saya remember benda tu dan saya ingat benda tu sehingga membuatkan saya pun action. Semalam saya dah start action. Habis saya belajar, saya terus action. So bermakna saya betulkan balik semua database saya. Saya betulkan semua kolam-kolam saya. Nah, hari ni saya nak bagi tahu pada anda semua supaya anda betul-betul mencari database yang banyak. Supaya kita tak minta apa-apa. Kalau apa-apa yang terjadi seperti lockdown ke apa ke, lepas ni anda dah ada database di mana anda boleh menjual tanpa ada masalah. Okay? Faham tak setakat ni? Faham Okay, so nak atau tak nak, kita kena build up database kita. Nak ataupun tak nak. Alright? Just imagine waktu PKP, alright, waktu PKP, kalau anda mempunyai database yang banyak, anda tinggal nak jual dan follow up sahaja. Itu yang dilakukan. Jual, follow up. Alright? Dan itu menjadikan dia stabil. So, jadinya database kena ada. Ada orang tanya saya, database tu apa tuan? Okay, database tu nama, nombor telefon, email. Okay, inilah basic dia. Okay, ini basic database yang kita kena simpan. Basic database yang kita kena simpan. So, siapa yang dah pernah masuk ke kelas saya, alright, dia dah tahu kat mana nak simpan database. Saya dah bagi tahu. Alright, saya dah bagi tahu kat mana dia nak simpan database. Alright, buat yang belum pernah masuk. Okay, buat yang belum pernah masuk, insya-Allah hari Ahad ni saya ada kelas lagi. So, boleh join. Tak ada masalah. Okay, kelas tu percuma sahaja. Boleh join saya kalau siapa yang tak join lagi. Okay, so itu yang pertama. Itu yang pertama. So jadinya, apa yang anda kena pastikan, anda wajib kena tahu, kena ada adalah anda kena menyimpan banyak database. Sebab ramai kegagalan usahawan yang membuatkan dia rasa macam stres, dia rasa macam tension, dia rasa macam tak boleh nak menjual kerana database dia sangat sedikit. Okay, database sangat sedikit. And then lepas tu, dia tidak menyimpan database. Sedangkan ramai dia orang yang WhatsApp dia. Okay, orang yang WhatsApp dia sangat ramai. Tetapi, dia tak simpan database tu. So, itu yang jadi dia macam jadi kelang kabut dengan apa yang terjadi waktu PKP kemarin. Waktu yang start pada Mac tu kan, dia jadi kelang kabut. Alright, disebabkan dia tak menyimpan. Dia tak simpan database dia. So, apa yang anda kena buat? Action yang pertama. Action yang pertama anda kena buat sekarang ni adalah anda kena scroll balik semua orang yang WhatsApp anda kena scroll balik semua nombor telefon yang WhatsApp anda, tengok balik. Adakah dia customer ataupun tidak? Alright? Kalau dia customer, anda dah kena mula simpan nombor telefon dia. Itu wajib.
Okay, scroll balik WhatsApp kita. Kadang-kadang kan ada orang WhatsApp kita kan, kadang-kadang ramai orang yang WhatsApp kita, and then lepas tu bila dia dah WhatsApp kita lupa nak simpan. So sekarang ni scroll balik. Malam ni sebelum tidur kan, scroll dulu, tengok dulu, simpan balik database tu. Alright? Adakan kod dekat dia. Adakan kod dekat dia. So macam saya, kod saya very simple. Alright? Kod saya very simple. Saya nak saya tulis tak kod saya? Mungkin ada yang dah tahu saya rasa kan. Alright, tak apa, saya bagi balik macam mana kod yang saya buat. So setiap orang dia ada kod dia lah sendiri Setiap orang dia ada kod dia sendiri. So kod dia macam mana yang saya buat, saya nak share pada anda. Macam mana cara kod dia. Alright. Okay. Kejap sebentar. Okay. Sekejap saya nak kena bagi tahu. Alright. Okay. So saya nak buka saya punya whiteboard. Okay. Saya punya whiteboard. Okay. Saya nak buka whiteboard saya ni. Okay. Saya nak buka whiteboard saya. Alright. Okay. Sekejap Okay. Sebentar. Okay, alright. Kejap saya dah nampak. Nampak tak saya punya whiteboard? Adakah anda semua nampak whiteboard saya? Adakah semua nampak? Database boleh beli ke tuan? Database ada orang kata boleh beli, tapi saya tak suggest lah. Sebab bila kita beli database, kita tak tahu dia tu kenal kita ke tak. So database ni kalau boleh, yang dia memang dah pernah WhatsApp kita dan dia pernah ada engage dengan kita. So itu lebih baik sebenarnya. Alright? Itu lebih baik sebenarnya. Okay? So itulah database. Alright. Okay. Alright. So jadinya, sekejap saya nak tengok sebab ramai orang yang bertanya dengan saya ni. Sama macam kumpul data dulu baru buat duit, bos. Ya, betul. XLMS boleh ke bos untuk database? Boleh, tak ada masalah. Database boleh beli ke? Database kena dapatnya engagement. Okay, so saya nak tunjukkan anda pada kod. Alright. Apa kod yang saya pakai? Alright, macam mana kita nak simpan database? Kod yang saya pakai, so saya nak tunjukkan pada anda. Okay. So biasanya dalam database ni kita ada prospect. Alright, anda dapat dah semua? Nampak tak? Kita ada prospect. Yang kedua, kita ada customer. Dan yang ketiga, kita ada loyal customer. Alright. Okay, dapat Alright, biasanya kita ada tiga ni. Tiga perkara. Dan ketiga-tiga customer ni, kita kena kodkan dia. Kita kena kategorikan dia. Kena kodkan dia. So yang pertama, kod yang pertama, biasa ini kalau saya akan buat PRO-101- nama dia. Contoh macam tu. Ini kod yang saya buat. So bergantung pada anda. Kalau anda nak pendekkan boleh. Anda nak teruskan boleh. Kenapa ada PRO? PRO adalah dia adalah prospect. Okay? Kalau PRO. Kalau 101 dia adalah kod. So maknanya dia akan naik 102, 103, 104. Sebab kadang-kadang nama Ida ni akan ada 2-3 kali nama Ida. Okay. And then kalau customer pula, so biasanya samalah CUS 101-Ida. Okay. And then lepas tu loyal customer LC 101, alright, dash Ida. So ini adalah contoh kod yang saya gunakan. Alright, ini adalah contoh kod yang saya gunakan. So mungkin anda nak modify sikit ataupun anda nak buat macam mana, terserah, tak ada masalah. Yang penting anda faham. Okay, yang penting anda faham tentang kod ni, anda tahu bila masa yang anda nak gunakan, bila masa yang anda nak follow up, bila masa yang anda boleh 100% untuk broadcast dia di dalam WhatsApp. Okay, so ini yang paling penting. So boleh dapat dah ambil belum? Dah ambil ke belum? Adakah anda semua dah ambil? Tolong bagi tahu saya, tolong komen adakah anda dah ambil. Okey, dah Dah? Alright. So bila dah, saya dah closekan kat sini. Okey.
itu cerita tentang database. Okay, itu cerita tentang database. So database ni dalam kelas biasa saya akan explain lagi lah, more detail, dan boleh tanya dekat dalam kelas. Alright, kelas saya ada hari Ahad ni dan kelas ni percuma sahaja. Nak join boleh, tak ada masalah, just bagi tahu. Alright, so ini tentang database. So database ni, apa yang dibagi tahu oleh guru saya, alright, kita kena menyimpan database ni di tempat yang banyak. Selain daripada kita simpan dekat tempat yang basic macam Excel, okay, kita kena simpan dekat tempat yang lebih variasi lagi. Okay, lebih variasi lagi. Contoh, kita boleh simpan dekat dalam WhatsApp. Kita boleh simpan dia dekat dalam Facebook group. Okay, Facebook group. Kita boleh simpan dia dekat dalam Telegram group. Okay, kita boleh simpan dia dekat dalam Telegram group. Kita juga boleh simpan dia dekat dalam email marketing. Email marketing, kita boleh simpan dia. Alright, kita boleh simpan dia. And then lepas tu, pada masa yang sama, kita boleh cari channel-channel lain, yang channel-channel lain seperti yang dia perlu subscribe ataupun dia perlu follow kita. So ini semua adalah tempat penyimpanan database supaya mereka tu, kalau dia tak jumpa kita dekat A, dia akan jumpa kita kat B. Tak jumpa kita kat B, dia akan jumpa kat C. So itu yang kita kena lakukan sekarang ni. So itu kata guru saya. Dan alhamdulillah hari ni guru saya minta share dan saya share pada anda. Okay. Dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu hari ni? Dapat sesuatu? Alhamdulillah. Tolonglah komen. Dapat tak? Yang ada dekat Facebook. Yang ada dekat Facebook, tolong share ya. Tolong share yang ada dekat Facebook. Come on guys. So hari ni kita sangat ramai hari ni. Sebab kita nak welcome kita punya speaker. Alright, alhamdulillah saya rasa dia dah ready, dia dah masuk saya rasa Saya rasa dia dah masuk dan dia dah ready dah saya rasa. Saya yakin dia dah ready. Alright. So mudah-mudahan anda akan dapat sesuatu. Alright. So saya nak call kejap Puan, saya nak invite, nama dia adalah Puan Kamalia Kamal. Mungkin ada yang pernah dengar. Ada yang pernah dengar tak? Puan Kamalia Kamal. So beliau sangat hebat dengan karakter. So kalau tengok dekat Facebook dan IG dia, anda boleh tengok balik lepas ni, nama dia Kamalia Kamal. So dia sangat sering bercerita tentang karakter manusia. Adakah Puan Kamalia Kamal dah ready? Alright, kalau dah ready tolong sound dia. Adakah Puan Kamalia Kamal dah ready? So sebab saya dah bagi dia invite dah masuk. Alright. Okay, so saya masih tak dengar lagi. So mungkin dia tengah prepare apa-apa. Alright, tak apa, it's okay. Alright, kita tengah tunggu dia. Dia tengah tunggu. Kalau dia dah ready nanti mungkin dia akan jawab sendirilah. Okay, dia dah ready, dia akan jawab sendiri. Alright, so kita akan ada satu speaker. Alright. Okay, alright. Puan Kamal dah ready belum? Tolong bersuara. Alright, tolong onkan mic anda. Alright. Okay. Alright, alhamdulillah. Okay, Puan Kamal mungkin boleh buka video. Alhamdulillah. Okay, so hari ni guys, saya akan kenalkan anda dengan Puan Kamal. So dia akan share banyak tentang karakter. Mudah-mudahan anda akan dapat sesuatu. Kalau nak bertanya, boleh bertanya. Tak ada masalah. Tetapi dia akan fokus untuk sharing dulu. And then lepas tu nanti, bila dah end nanti, kita boleh banyak bertanya pada dia. Okay, boleh Puan? Semua okay? Nak share screen boleh ke? Cuba dulu. Boleh try untuk share screen dulu? Kak kita try share. Host disable attendee screen sharing. Boleh? Tak boleh share screen lah. Alright, cuba sekali lagi dah open. Boleh tak? Yes. Alright, cuba try share screen. Boleh ke tak boleh? Boleh. Alright, alhamdulillah. So saya lepaskan anda dengan Puan Kamal. So tanya dia macam-macam, belajar dengan dia, insya-Allah dia akan share banyak perkara. Alright. Terima kasih Puan, silakan. Now your stage. Itu assalamualaikum semua. Kak K ni sebenarnya tak mahir sangat nak guna benda Allah ni. Nak guna Zoom ni rasa macam canggih betul. I cannot see all your faces. Okay. Okay. Boleh Kak K? Boleh dengar suara Kak K tak semua orang? Semua sound okay? Tolong jawab guys. Semua sound okay? Okay. Cuma dia kata kena kuat sikit lah kot. Kak K. Kena kuat sikit. Dengar. Dia macam romantik sangat tu. Okay, boleh nampak ke slide kita? Slide saya nampak. Yang lain semua nampak slide ke? Tolong komen. Nampak jelas. Alhamdulillah.
Okey. Kak, Assalamualaikum dan selamat petang semua orang kat sini sangat gigih pergi masuk kelas pukul 10 malam sampai 11 malam. Hebat betul korang semua ni. Kak K tak reti nak buat kelas malam-malam macam ni, mengantuk cepat. Korang semua ni memang usahawan yang sangat gigih. Sangat hebat. Dapat 10 Kak K tengok seorang-seorang tadi, Kak K tengok seorang-seorang semua muka fokus je. Alhamdulillah. Hebat semua orang. Okay, terima kasih Tuan Fairuz kerana invite Kak Ki hari ini. Baik, sebelum tu Kak Ki nak tanya, ada tak sesiapa yang pernah dengar karakter ke, yang pernah dengar KKDI? Boleh tak tolong komen kalau pernah dengar, kalau tak pernah dengar. Kalau yang first time dengar, boleh tak tolong komen? Saya first time dengar. Azizul kata tak pernah dengar. Hanim kata tak pernah dengar. Nuraima kata tak pernah dengar. First time dengar. Hafizah kata first time dengar. Juliana first time dengar. First time Kak K. Aini dengan Amira, Fairani, Yusniza. Saya baru join tadi KKDI, Amani kata. Juliana first time dengar. Abdul Rashid first time dengar. Okay. Alhamdulillah. Baik, Kak K share sedikit apa ini KKDI dan bagaimana KKDI boleh bantu kalian buat sale lebih tinggi lagi dan memberi impact kepada kalian semua. Okay. KKDI ni bermaksud Kamalia Kamal Development Indicator. Sepanjang Kak K buat bisnes daripada tahun 2006 sehingga sekarang, pada siapa yang tak tahu, Kak K lupa nak kenalkan diri. Saya Kamalia Kamal, boleh panggil saya Kak K. Saya seorang entrepreneur, seorang isteri dan juga seorang writer dan motivator as well. So saya berbisnes daripada tahun 2006 sehingga sekarang. Daripada tahun 2006 tu saya dah venture into branding, consulting dan training. Jadi pada tahun lepas, 2 tahun lepas sehingga tahun ini, kita fokus kepada human behavioural pattern. Jadi human behavioural pattern ni kita buat research dan kita kumpulkan semua data manusia di Malaysia, di mana kita buat data ke atas 3,000 manusia. So daripada 3,000 manusia kita come out dengan 6 solutions, dengan 6 result. Okay, daripada 6 result ni kalian akan dapat tahu apakah jenis karakter kalian. Okay. Pentingnya kenapa kita kena tahu ilmu karakter ni. Okay, untuk kalian yang first time dengar, pentingnya untuk kalian tahu adalah pertama kalian boleh tahu bagaimana diri kalian sendiri berbisnes, macam mana you buat kerja, bagaimana you boleh buat kerja the most lah, kat bahagian mana yang you sangat hebat, yang you boleh asah lebih jadi lagi hebat. Yang pertama. Yang kedua, you tahu dengan siapa you bersembang. You tahu dengan siapa, adakah klien ni, you tahu macam mana nak close dengan klien tu. What kind of client they are, and you know macam mana kita nak tackle klien ni supaya kita dapat close klien ni dengan lebih cepat. Okay, so far clear tak benda yang Kak K cakap ni? Apa benda KKDI dan bagaimana KKDI ni boleh membantu kalian? Boleh tolong reply Kak K? Clear? Ada yang tak faham ke apa yang kita nak sampaikan kat sini? Okay, sekiranya you tak faham ataupun you blur, jangan risau. Just just dengar je Kak K explain dulu. Selama beberapa minit je kita ada ni, Kak K akan open question sedikit dalam 30 minutes. Jadi Kak K akan go through secara basic so kalian ada rough idea bagaimana sebenarnya benda ni boleh membantu kalian dalam meningkatkan sales dan jadikan kalian a better business owner. Right. Okay. Ini adalah e-book Jadi Kak K buka e-book ni, Kak K bedah e-book ni dengan kalian. So kita boleh tengok the whole basic thing about the e-book. Right? So bila you nak buat personality test, nanti Kak K akan bagilah link personality test. Kalau Kak K boleh paste kat sini sekejap. Kita boleh paste kat sini link personality test. So you boleh buat link personality test ini secara percuma. You boleh buat secara percuma. You boleh tahu diri you macam mana.
dan you juga boleh tahu orang lain macam mana. At least you ada rough idea bagaimana benda ni berfungsi. Okay. Now, so kita come out dengan 6 karakter. Penguin, swan, mama lion, woody woodpecker, honeybee dan eagle. Kalau you rasa terlalu banyak, it's okay. Slowly listen balik sebab Kak Ki akan explain satu persatu karakter yang ada. Just take it slow for the first time. Okay, take it slow for the first time. Kita ada penguin. If you can imagine penguin punya rupa sangat comel, cute tu penguin. Swan sangat detail, dia terceruk dekat satu ruang, dia tak campur sama manusia. Mama lion dalam masa dia garang, dia sangat protektif pada anak dia. Woody woodpecker dia akan ketuk burung belatuk, dia akan ketuk kayu tu. Ketuk sampai dia tak tahu apa yang dia ketuk. Tumbang kayu tu, dia ketuk kayu lain lagi. Honeybee akan travel beribu-ribu kilometer untuk dapatkan madu. Dan eagle, dia pandang pun kita dah takut dah. Okay. So we come out with these 6 personality yang mana kita buat dengan bantuan research, ground research, beberapa orang doktor pakar dan doktor education untuk bantu kita come out dengan these 6 character. Baik. So this is part of the ebook lah. Tapi kita nak cerita secara ringkas bagaimana benda ni akan membantu kalian. Okay, karakter pertama adalah eagle. Okay, kita go through 7 ni, tapi Kak Ki akan go through laju-laju supaya you boleh faham basic dengan mudah. Okay, baik. Dia adalah seorang yang sangat berfikiran jauh. Sekiranya kita cakap daripada 2 perspektif. Perspektif pertama adalah sebagai penjual. Mana you all adalah penjual. Dan perspektif kedua adalah pembeli. Sekiranya you seorang penjual, you masuk kelas Tuan Fairuz. Okay, you masuk kelas Tuan Fairuz. Hari ni tadi Kak Ki masuk sekejap, dia cerita pasal database. Sekiranya you tidak tahu bagaimana database ini boleh memberi impact kepada sales you in the future, you takkan ada interest pun nak tulis apa nota yang Tuan Fairuz ceritakan. Ini maksud dia plan dan berfikiran jauh. Ini adalah orang eagle. Dia akan rasa lost dan dia akan rasa sangat bosan dengan apa yang Tuan Fairuz cakap kalau dia tak nampak bagaimana database ni akan membantu klien dia. Now, apa word yang orang eagle suka nak dengar? Sekarang Kak Ki bagi tahu. Kak Ki nak bagi tahu kepada eagle bagaimana database membantu tim Kak Ki, KKDI Global dan The Photolicious. Sepanjang kami berbisnes dengan The Photolicious lah, kita cerita The Photolicious daripada tahun 2006 sehingga tahun 2018 kita masih lagi beroperasi sekarang. Cuma sekarang kita dah very mellow. Kita dah kumpulkan data lebih 150,000 data manusia. Daripada 150,000 data manusia, di sini sahaja bila kita tak ada sale, contoh pada bulan puasa, kita blast email kita dan kita menggunakan email marketing juga. Kita blast email kita kepada mereka semua. Okay, sound Sound tak clear, sound tak keluar. Sound tak keluar. Sekejap sound tak keluar. Puan Kamal, sound tak keluar. Dia tengok balik kenapa sound tak keluar. Okay, it's okay guys. Saya rasa mungkin terputus. Alright, tak apa. Dia akan masuk balik. Dia akan masuk balik sekejap lagi. Alright. Okay, tak apa. Tengah seronok-seronok tiba-tiba kena putus Sorry. Boleh balik. Okay, alright. Minta maaf. Kak Ki share screen lagi sekali. I'm so sorry. Okay. Sekiranya kalian ada soalan nak tanya, you boleh tanya terus. Dan Kak Ki cuba jawab. So you boleh get it as much as you can for a while sementara Kak Ki ceritakan basic. Baik. So tadi kita cerita bagaimana ayat yang Kak Ki gunakan untuk impact kepada eagle, dan Kak Ki nak beritahu eagle antara klien-klien Kak Ki yang ada dalam database Kak Ki adalah klien Kak Ki seperti Datuk Angkasawan kita Syekh Muzaffar, seperti Tuan menteri-menteri yang ada sekarang ni. Itu semua Kak Ki punya klien, dan artis-artis seperti Ella, artis-artis seperti Diana Amir, seperti Ashraf Muslim, mereka semua membeli daripada kami.
Mereka semua adalah database dan mereka semua ada dalam klien kita. So Eagle akan look up for this kind of details. Dia akan tanya, dia akan ambil tahu siapa, dia akan ambil tahu, alamak sekejap Sorry. Okey, tak apa guys. Ibu rumah tangga memang macam tu. Biasalah tu kan. Ada kadang-kadang ada orang panggil, okey. Alright, tak ada masalah. Minta maaf. Okay, Kak Ki janji Kak Ki spend a few minutes more with you guys. Okay, so right. Kat mana kita tadi? Kita cerita pasal Eagle. Jadi kalau you ada klien Eagle, klien Eagle hanya beli this kind of words. Dia nak tahu siapa klien-klien you, dia nak tahu siapa you. Kalau you are nobody, you tak boleh present who are you. Ini adalah klien yang pandang status. Pandang status dan pandang you siapa. Okay, so kalau klien Eagle, you tak boleh treat dia dengan kata-kata yang kosong. You tak boleh beli dia dengan jiwa. You tak boleh beli dia dengan commission, tak boleh beli dia dengan discount. Klien Eagle tak pandang semua ni. Sebab dia orang yang ada duit. Okay. You kena faham kita boleh nampak kalau dia Eagle. Right. Dia bijak mengasingkan segala yang personal dengan dia bijak menyusun emosi. Sekiranya you adalah business owner dan you adalah Eagle, orang tak tahu kalau you ada masalah. Okay. Orang tak tahu kalau you ada masalah. Adakah ia bagus? Untuk bisnes ia sangat bagus lah. Untuk manusia ia tak bagus. Tapi Kak Ki nak tahu benda ni. At least you tahu. Kenapa? Sebab bila you berbisnes, you ada staff, you akan mengalami sedikit kesukaran. Di mana bila you ada isu dengan staff, you dah marah-marah staff tu, lepas tu you boleh bersembang macam biasa. Jadi staff ni akan takut dengan you. Kita boleh nampak lah bos-bos Eagle ni macam mana. Kak Ki rasa kalau kita tengok Eagle tu sendiri, korang dah boleh nampak dah bagaimana Eagle punya karakter. Okay, so sekiranya you ada klien Eagle, dia nampak macam nak gaduh. Dia nampak macam mempersoalkan. Tapi sebenarnya dia sedang minta confirmation dengan you. Siapa you untuk jual pada dia? Okay, so ni adalah klien Eagle. Sekiranya you adalah, sebelum you masuk kelas dengan Tuan Fairuz, you berfikir-fikir macam siapa Tuan Fairuz ni? MDEC punya master trainer. Siapa dia ni? Apa benda dia buat? Bisnes apa dia buat? Kalau you korek dan you mengquestionkan dia punya credibility, you are Eagle. You are Eagle. Okay? Kita cerita yang simple lah bagi you mudah faham. Okay? Right. Eagle juga seorang yang workaholic. Jadi kalau you are Eagle, memang orang tak boleh, bukan orang tak boleh, masuk Kak Ki seperti nak memberitahu kadang-kadang life balance you tidak balance sangat. Tapi you tak perasan life balance you tak balance. Dan kalau you ada klien Eagle, you kena cari dia. Sebab apa? Sebab kalau you nak tunggu dia datang kat you, kemungkinan besar dia tak datang. Sebab dia sangat-sangat workaholic. Tapi kalau you datang, pastikan you well prepared. Jujurnya, masa Kak Ki buat Photolicious dulu, Kak Ki buat closing, kita buat fotografi, videografi kan. Katalah kita buat satu majlis nikah. Okay. Bekerja selama lebih kurang 10 jam, dibayar dalam 15,000. Jujurnya, majoriti klien Kak Ki adalah Eagle. Kak Ki kena bawa projector, Kak Ki buat presentation dan Kak Ki bagi 3D mockup bagaimana final output yang dia akan dapat kemudian hari. So untuk Eagle, benda ni very impressive dan Kak Ki tunjuk semua klien-klien Kak Ki yang ada dengan Kak Ki. So klien Eagle akan terus close lah bila kita menunjukkan kepakaran kita dan kita menunjukkan klien-klien yang dah pernah ada pada kita. Okay, so this is Eagle. Baik, kedua kita ada sorry Kak Ki skip banyak sebab ebook ni ada dekat 200 page. Kedua kita ada Swan. Okay. Tahu tak tahu Kak Ki cerita Swan ni adalah satu makhluk yang Allah cipta, ada 25,000 bulu kat badan dia. Okay. Swan yang cantik tu, kita tak pernah tengok kan. Kak Ki tak tahulah korang pernah tengok ke tak. Tapi kita tak pernah tengok swan yang buruk. Sentiasa kita tengok swan tu kalau dia hitam ataupun dia putih, mesti dia cantik. Kalau dia hitam pun bulu dia cantik, kalau dia putih pun bulu dia cantik. Betul tak? So, swan ni kenapa dia sangat cantik? Sebab dia membelik badan dia
lebih berjam-jam sehari. Okay, lebih berjam-jam sehari kita kata. Jadi si Swan ni, kalau you seorang Swan, bila Tuan Fairuz bagi you detail, you akan berkerut-kerut pertama kali sebab you tak faham. Yang kali kedua, you akan salin. Lepas tu, you akan blur sebab you tak faham lagi. Yang kali ketiga, you nak dengar dia cakap depan mata you dan explain segala-galanya daripada definasi kenapa, kena ada objektif dan kena ada jangka masa. Bila benda ni? Maksudnya kalau you buat bisnes ni, 6 bulan nak buat apa? Dalam masa 6 bulan apa you akan dapat? You nak dengar cerita A to Z. Sekiranya you ada klien Swan, okay? Klien Swan ni dia tidak akan membeli terus. Tak akan membeli terus. Okay? Dia akan tanya you banyak benda. Dan perkara yang dia tanya tu perkara yang kadang-kadang you pun takut nak jawab. Contohlah kalau Kak K ni Swan. Okay, kalau Kak K ni Swan, Kak K akan tanya Tuan Fairuz, berapa ramai orang yang akan ada dalam kelas ni? Pukul berapa dia akan start? Pukul berapa kita akan break? Apa yang saya perlu sediakan di dalam kelas ini? Okay. So yang ni semua Firial, you can just buy it online. Tak payah jumpa I pun tak apa. Sebab I is everywhere. Okay. So, untuk Swan, dia adalah klien yang sangat detail. Dia akan buat research sebelum beli barang you. Dan jangan risau, dengan Swan you tak payah follow up. Dia sendiri akan follow up you. Kalau you ada klien yang Swan, you tak perlu follow up dia. You hanya perlu update dia dengan perkara-perkara terkini sahaja. Ini adalah klien. Kita ada klien yang dah lama tak ada kan, selepas seminggu, 2 minggu tiba-tiba dia datang beli kat kita. Itu Swan. Dia buat research, dia check dulu KKM, dia check dulu semualah halal and everything, baru dia beli. Dan sekiranya kita adalah business owner Swan, kita sangat detail pasal duit. Kita nak tahu duit 10% pergi mana, duit 20% pergi mana. Kalau klien tak bayar 3%, kita akan terasa. Kita akan sampai dia bayar 3% baru aku akan post diri kita, you know, that kind of thing. So, itu adalah Swan. Right? Kita cerita sikit pasal Swan. Okay. Kekuatan Swan ni adalah merancang dan memberi detail mengenai masa depan. Dia sangat-sangat suka projection. Sekiranya you ada klien Swan, contoh kalau Kak K nak jual barang kepada Tuan Fairuz adalah Swan. Katalah Kak K nak jual kerusi urut. Tuan Fairuz, sekiranya Tuan Fairuz invest duit dengan kita, kerusi ni Tuan Fairuz akan dapat garanti, jaminan selama, Kak K tak cakap 10 tahun, Kak K cakap 3,650 hari garanti daripada kita. Setiap 3 bulan kita akan datang buat servis dan Tuan dapat jimat sebanyak berapa ringgit. Kak K akan cakap sangat detail. Sangat-sangat detail. Sebab orang Swan ni memang sangat super detail. Sangat super detail dengan duit. Okay. Dan Swan, sekiranya you adalah yourself sendiri adalah Swan. Okay. You adalah business owner yang bukanlah nak cakap tidur dengan masalah, bangun dengan masalah. You suka banyak sangat fikir. You akan berfikir banyak sebelum nak membuat suatu keputusan. Contoh, nak beli e-book ni kan. Kalau you nak beli e-book, kalau Kak K jual e-book ni, kalau you nak beli e-book, you nak kena check dulu berapa pages, siapa yang beli, kenapa kena beli, kalau beli macam mana proses, tak tentu lagi you beli. Kalau you nak beli kasut, you akan sanggup pergi 5 mall, comparekan dulu you punya kasut-kasut ni, was it a good one or not, should I buy or not, you akan buat banyak research. You akan buat banyak research dulu, barulah you akan buat pembayaran. Sekiranya you akan ada klien yang Swan macam ni, this kind of client you tak boleh push. Sebab this kind of client, dia akan buat research sendiri dan dia akan datang pada you bila dia nak beli. Hafizah kata, macam saya je tu Kak K. Ya, kalau orang Swan ni, dia susun baju pun ikut colour, dia straight, dia critical. So kalau you ada klien Swan ni, you tak boleh ambil mudah apa yang dia tanya. You kena respon dengan cara yang berhemah. Tak boleh respon cepat-cepat. Dia tak kisah you respon lambat, tapi dia nak benda tu in a very detail.
Macam tu Swan. Dan Swan tak suka kalau you cakap kasar dengan dia. Sebab dia pun adalah jenis orang yang berhemah. Introvert dan extrovert tak ada dalam Kak K punya human behavior. You boleh jadi Swan introvert, you boleh jadi Swan extrovert. Dan tak bermakna introvert ataupun extrovert you are good one another. Kena ingat, kekuatan kita adalah kelemahan kita. Sama juga. You kena tahu macam mana you sebagai business owner handle sesuatu perkara. So benda ni penting lah untuk you kenal diri you macam mana. Jadi you boleh fokus pada kekuatan you. Sekiranya you adalah Swan, you bagi detail yang mana setiap karakter tu suka. Sebab you adalah orang detail. Cara orang Swan ni bila dia explain, dia suka nak bagi analogi supaya orang lain tu faham. This is how Swan works. Okay? Dan dia sangat suka buat research. So jadi kalau you business owner, mungkin orang akan lihat you sedikit lambat berbanding dengan orang lain. Tapi sebenarnya you tak lambat pun. You mengira-ngira risiko yang akan dibuat nanti. Dia kata dah masuk test Swan. Maksudnya bila dia nak buat bisnes, mungkin orang akan cakap you lambat. You tak lambat. You setiap orang, kena ingat everyone dalam kelas kita ni, kita ada 100 orang hari ni kan. Setiap orang dalam kelas kita ni boleh berjaya dan boleh jadi hebat. Cuma fasa kita semua berbeza. Tak semestinya Swan dia dapat ilmu Tuan Fairuz hari ni dia gunakan terus. Tak. Mungkin dia akan gunakan dalam masa setahun yang akan datang. So jangan sebagai orang bisnes ni you jangan cepat rasa down. Sebab apa? Fasa Kak K dengan fasa you tak sama. Fasa kita semua berbeza sebab cara kita bekerja semua tak sama. Okay. So ini adalah fasa Swan. Kita banyaknya pages. Aku tengok balik pun. Ya Allah, ya Tuhanku. Sorry lah guys. Now, kita ada Woody Woodpecker. Okay. Woody Woodpecker adalah Kak K. Kak K adalah manusia yang buat dulu baru fikir. Swan pula adalah manusia yang fikir dulu baru buat. Jadi bila kita buat, kita tak tahu benda salah ataupun yang betul. Okay, salah ataupun yang betul. Jadi kalau you ada klien Woody Woodpecker, klien ni adalah klien yang you nak makan. Maksudnya ini memang you punya target klien sebab dia tak fikir dia beli je. Dia tak fikir dia beli je. Kita sangat mudah nak nampak dia Woody Woodpecker ni, very easy lah bila you baca e-book ni dan you selalu tengok kan, selalu tengok keluarga kita, tengok diri kita. Sebab kalau you Woody Woodpecker ni orangnya sangat laju, cakap laju, jalan laju. Macam Kak K ni adalah Woody Woodpecker yang slow lah. Kak K dah praktis untuk slow. Tapi kalau you dengar Kak K cakap sebelum ni, dia adalah sangat laju gila. Laju sampai macam apa ni? Dan kalau you ada klien Woody Woodpecker, dia nak jawapan tak on the spot. Kan kita ada klien yang tiba-tiba je dia bayar. Cakap, tiba-tiba dia bayar. Dan kita ada klien yang kita cakap, lepas tu dia hilang. Dia lupa, lepas tu kita follow up balik, tiba-tiba dia bayar. Kadang-kadang dia hilang, dia lupa, lepas tu tak tahu ke mana. Bila kita tanya balik, dia lupa tak ingat kita siapa. Okay. So ini adalah antara ciri-ciri klien Woody Woodpecker lah. Kekuatan Woody Woodpecker ni laju, kreatif dan passionate. Sekiranya you passionate, sama ada lah macam Kak K bukan passionate duit. Kak K memang passionate dalam bidang Kak K. Kalau dulu bidang Kak K adalah branding. So Kak K very passionate dalam benda tu. Foto, video. Lepas tu Kak K passionate pasal training. Kak K passionate pasal human behavior. Jadi bila Kak K passionate benda-benda ni, Kak K akan spend banyak masa dalam bidang ni. Kalau you sekarang rasa seperti buat bisnes dalam keadaan yang sangat terpaksa dan you adalah Woody Woodpecker, maknanya itu bukan passion you. You kena stop dan cari passion you apa. Sebab bila you buat sesuatu untuk Woody Woodpecker, kalau you buat sesuatu without your passion, you akan easily feel so tired. Dan rasa macam tak bersemangat langsung nak bangun. Bosan buat semua benda-benda ni. Dan sekiranya you ada klien yang dalam kita kata you menjual sesuatu tu dalam bidang yang dia suka, dia akan cakap sangat banyak. Sangat banyak. Kita ada klien macam ni kan, dia cakap sangat banyak, lepas tu dia beli. Dia suka sangat, yes. Itu adalah Woody Woodpecker. Dia akan spend duit untuk benda yang dia sangat-sangat suka. Dan dia sangat laju.
Kena ingat kalau you ada client Woody Woodpecker, whatever dia nak, you kena supply dengan cepat. Dan kena follow up. Sebab tu kalau Woody Woodpecker ni, kalau you suruh dia transfer duit, kan, kalau kata dia nak beli, lepas tu you cakap, okay kak, transfer duit ke akaun ni. Kemungkinan besar orang Woody Woodpecker ni takkan buat pembayaran. Sebab apa? On the way nak transfer duit tu je, anak datang berlari, nak kena tukar parking kereta, nak kena jawab telefon, nak kena beli air. Dia hardly to focus. So kebanyakan orang Woody Woodpecker ni, you menjual depan-depan. Kan kita ada, kalau you pernah menjual kat pasar, kat kedai, kat kita pernah kan menjual kat pasar, kat kedai ni, dekat pameran, ada orang yang kita sembang-sembang dia terus beli. Kemungkinan besar orang tu adalah Woody Woodpecker. Sebab dia tak fikir pun, dia beli je. Kalau swan dia tak akan beli, pertama kali jumpa dia tak akan beli. Tak akan beli unless dia dah survey lama benda tu. Dia dah tahu mengenai benda tu, baru dia beli. Okay, dan Woody Woodpecker ni jangan terkejut sekiranya kalian adalah Woody Woodpecker. Kenapa? Sebab orang Woody Woodpecker ni kejap buat A, kejap buat B, kejap buat C. Dia jumping. Kejap dia jual tanah, sekejap dia jual rumah, sekejap dia jual kuih, sekejap dia jual laksa. Dan dia buat kerja semua sekejap. 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan bosan, 5 bulan, 6 bulan bosan, 7 bulan, 8 bulan bosan. Dia start buat benda lain pula. Ini kemungkinan besar adalah Woody Woodpecker. Sebab apa? Dia cepat bosan. Benda tu tak mencabar. Sebab bukan dalam passionate dia. So ini memang Woody Woodpecker lah. Now, selepas Woody Woodpecker kita cerita mengenai, ya Allah banyaknya page dia. Bertambahlah guys. Honeybee. Right. Honeybee ni adalah satu karakter yang sangat lemah lembut. Okay, sekiranya you adalah honeybee sekarang, okay, sebagai orang bisnes, you akan dikatakan sebagai pembaris, you akan dikatakan sebagai blur, you akan dikatakan sebagai lembab. Orang akan kata you macam slow. Sebenarnya tidak. You adalah orang bersistematik. Contoh, bila Tuan Fairuz kata kita kena simpan database, you adalah orang yang nak tahu database ni kat mana, macam mana rupa email marketing, nak susun ni macam mana. Macam tadi Tuan Fairuz dia tunjukkan kod 101. You dah nampak kod, nak letak dia macam mana. You adalah orang yang perlukan informasi lengkap untuk membuat suatu perkara. Sebab tu kalau you adalah orang bisnes dan you honeybee, fasa you tidak sama macam orang lain. You kena ingat, you adalah konsep slow and grow. Biarlah orang lain nak laju macam mana pun, tak payah risau pasal orang lain, because you ada you punya own pace. Okay, you ada you punya own pace. Sekiranya you ada klien honeybee, kita boleh nampak klien honeybee ni kebanyakannya takkan beli on the spot. Tapi kalau you berjaya pujuk hati dia dengan perkataan-perkataan manis, dengan cerita-cerita yang inspirasi. Contoh kalau you jual buat kurus, kak saya nak cerita kak. Dulu kan saya ada seorang klien, badan dia ni dulu 90 kilo. Masa 90 kilo tu kak, dia nak dokong anak dia pun susah kak. Dia cerita, saya nampak anak dia nangis-nangis, saya nak turun bawah, nak dokong anak dia pun susah kak. Sian. Masa dia nak bawa, nak menjual barang-barang tu, dia nak dokong anak dia sebelah, nak bawa barang pun susah. Lepas tu, suami dia pula selalu minta tolong dia untuk buat sale kat sini, tapi dia tak boleh buat sebabkan badan dia besar kak. Akak tahu tak apa dia buat? Memang susah kak, saya bagi tahu, memang susah. Dia dah ambil produk kita dalam masa yang sama, dia diet, dalam masa sama dia jaga makan. Memang susah kak, tapi akak tengok 3 bulan. Saya tengok dia 3 bulan menitis saya mata saya kak. Ini memang ayat-ayat honeybee. Ayat-ayat honeybee. Okay? Ayat-ayat honeybee adalah ayat-ayat yang beli jiwa. Kalau you bagi ayat beli jiwa dekat Woody Woodpecker, dekat swan, dekat eagle, sikit pun takkan jalan. Dia orang tak heran ayat-ayat beli jiwa ni. Langsung dia orang tak heran. Dan orang-orang Woody Woodpecker, orang-orang honeybee ni adalah orang yang rapi, sweet dan selfless. Ini macam ustazah kat sekolah. Kalau you ada ustazah kat sekolah, macam mana kita nak jual kat ustazah sekolah? Kena ingat. So bila kita cakap honeybee, ingat ustazah kat sekolah. Kebanyakan orang honeybee ni, kita kena cakap lemah lembut dengan dia, suara pun kena lemah lembut, kena pujuk, kena bagi kisah-kisah inspirasi. Yang ni memang orang honeybee. Kalau you seorang honeybee, you pun sukar nak bekerja dengan orang yang kasar. Seperti Woody Woodpecker. Macam Kak K kan, tengok Kak K cakap pun kasar. Kalau kenal Kak K dulu lagi kasar. Kalau Woody Woodpecker yang tak ada ilmu lagi kasar. But we can always be a better version of us. So
benda ni kita belajar lah. Kita belajar bukan hanya untuk kenal diri kita, tapi kita belajar untuk kenal juga dengan klien kita. So we know dengan siapa kita bercakap. Kita tahu dengan siapa kita bercakap. Okay. So this is honeybee. Lepas tu kita ada, panjang juga honeybee ni. Perkara yang perlu honeybee tambah baik. Kita ada mama lion. Kalau you ada klien mama lion, kena ingat mama lion ni orangnya, dia tidak membeli barang untuk diri dia. Dia adalah orang yang membeli barang untuk semua orang dalam keluarga dia. Dia ni adalah orang yang sangat menjaga kebajikan orang yang disayangi. So kalau you nak nak jual pada mama lion, Kak Kin nak jual buat kurus, Kak, akak kena beli buat kurus ni Kak. Bukannya sebab keluarga akak badan besar, tak. Akak kena ada pencegahan kat rumah. Kalau ada anak-anak akak yang makan nampak lebih sikit kan, memang bagus Kak. Tapi akak kena pastikan usus dia orang bersih sebelum dia orang tidur. Akak tuang je ni 5 titis. Semua keluarga akak nanti tak sakit perut malam-malam. Dia punya usus tu bersih je. Ini mama lion. Dia tak akan beli untuk diri dia sendiri. Dia akan beli untuk orang lain. Kita tengok mama lion ni siapa? Mak kita. Biasa mak kita kalau dia hidang makanan, dia makan last sekali. Kalau mak kita dia beli baju raya, dia tak beli untuk diri dia. Dia akan beli untuk semua keluarga-keluarga. Dan mama lion ni sangat suka hidang kat orang makanan. Maksudnya dia adalah orang yang very spending. Dia spend. So you memang boleh bagi mama lion ni beli apa je yang you jual. Cuma keyword dia adalah bukan untuk diri dia. So you tak boleh guna ayat macam eagle, macam Woody Woodpecker, Kak beli Kak nanti kurus, takkan. Kalau you nampak dia macam mama lion, you tak boleh jual atas kapasiti diri orang tu. Tapi atas kapasiti keluarga ataupun orang yang disayangi. Sekiranya you adalah mama lion, you yourself, sekiranya you buat test, you kata diri you adalah mama lion, Kak nak bagi tahu you adalah seorang leader yang sangat born with diplomation. Kalau ada orang bergaduh, letak mama lion ni akan menyejukkan semua. Menyejukkan orang yang di sekeliling tu. So sekiranya you bekerja nanti pun, kalau you bukan mama lion, you dah tahu dah. Kalau you cari HR, you akan cari orang yang macam mama lion. Okay. So mama lion ni, kalau dia tanya you, dia akan cakap, dia akan mulakan dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga dia. Anak saya tak boleh tidur malam lah. Dia tak akan sebut pasal diri dia langsung. Dia akan sebut pasal keluarga dia sahaja. Okay. So yang ni mama lion. Dia ni macam human resource yang sangat ni lah. Sangat berdiplomasi. Okay. Dan yang terakhir sekali, penguin. Penguin ni, bila Kak Kay sebut penguin, you kena ingat satu perkataan, celebrity. Okay. Satu perkataan, celebrity. Okay. Bila kita cakap penguin, kalau you ada klien penguin ni, you boleh nampak dia memang macam artis. Dia pakai baju, dia cantik. Kalau semua orang pakai hitam, dia tiba-tiba pakai kuning. Kalau dia jumpa you, orang lain tak pakai shade. Cermata hitam, dia pakai cermata hitam. Kalau dia bercakap tu meriah. Tapi tak tentu lagi dia beli ke tak. Sebab orang penguin antara orang yang lambat membeli. Kalau kita ada klien yang beria-ria macam nak beli tapi tak beli, penguin. Itu adalah penguin lah. So penguin ni dia suka sembang dan dia nampak macam artis. So sekiranya you ada klien penguin, you sebenarnya kena up dia. Kena up sebab pada dia recognition is everything. So kalau you rasa dia ni macam penguin, you kena guna ayat. Abang kalau pakai baju ni bang, abang masuk office, semua orang pandang abang. Abang seorang je merelit-relit. Ada seorang je merelit-relit gitu tau. So yang ni adalah klien yang penguin. Klien penguin ni, dia ni adalah, sekiranya you adalah penguin, you yourself adalah penguin, you sebenarnya ada kekuatan yang sangat besar untuk membuat copywriting yang sangat baik. Tapi perlu diasah. Okay, sebab kita semua ni hebat. Setiap orang ada kehebatan yang berbeza. Tapi kehebatan tu tidak akan jadi hebat sekiranya you tak asah. Sekiranya you memilih untuk membiarkan kehebatan you. Hari ni kita belajar setiap orang ada karakter yang membuatkan dia lagi hebat. Okay, contohnya kalau orang swan tadi kan,
Kalau orang eagle tu dia sangat hebat dalam membuat perancangan dan merealisasikan terus perancangan dia on the spot. Kalau orang swan tadi sangat hebat dalam menyusun kewangan. Kalau orang woody woodpecker sangat hebat dalam menggunakan mulut dia. So sepatutnya dia buat video je lah untuk video marketing dia. Kalau orang honeybee tadi, dia sangat bagus dalam memujuk. Kalau orang mama lion tadi, dia sangat bagus dalam menjaga kebajikan manusia lain. So kalau dia menjual pun, dia ni adalah orang yang mengajar orang lain rasa empathy dalam diri mereka. So kemungkinan yang sangat tinggi orang akan membeli pada apa yang dijual adalah sangat tinggi sebab dia main elemen emosi yang ada dalam diri setiap manusia. Dan penguin juga kalau dia menjual, dia ni very artis lah. Dia boleh membesarkan satu perkara yang kecil. Contoh kalau nak sedap tu dia boleh cakap, ya Allah sedapnya kak, macam makan hotdog dekat depan kedai London masa winter kak, nikmatnya kak. Ni bahasa-bahasa penguin lah. Bahasa-bahasa penguin. So ini adalah kehebatan setiap orang yang ada dalam diri kita semua. Okey. Kak Ki dah habis sharing ni. Kak Ki nak stop sharing yang apa nama ni? Slide. Kak Ki nak buka soalan untuk beberapa minit yang terakhir. Kak Ki buka soalan sekiranya kalian ada simple questions. Boleh buka suara ke Tuan Fairuz untuk dia orang tanya ke macam mana? Tapi boleh buka suara tapi kena bagi tahu dekat dalam grup dulu saya nak tanya. So baru buka. Alright? So jadi biar tak kelang kabut semua. Ada yang tanya ni, dalam e-book ada contoh ayat yang boleh guna pada setiap karakter yang berbeza tu ke Kak K? Tak ada, Kak K tak keluarkan lagi yang tu. Tapi adalah bagus untuk kalian kenali dulu diri kalian, bagaimana kalian nak merespon dengan lebih baik. Sebab kalau you di woodpecker, you tahu you seorang yang outspoken dan you seorang straightforward. Sebelum ni you tak tahu, so sekarang you dah tahu. Bila you dah tahu, orang-orang ataupun klien-klien seperti honeybee, penguin akan terasa dengan kata-kata you. So membuatkan mereka lebih mereject you daripada merespon kepada apa yang you nak jual. Okay, ada yang nak tanya dengan ni ke? Dengan video ke? Siapa nak tanya pakai audio, boleh bagi tahu dulu nak tanya pakai audio. So kita boleh buka on sound dia. Ada yang tanya ni, ada tak kemungkinan seorang mempunyai banyak karakter Kak K? Yuslina, setiap orang ada 6 karakter. Okay, kita ceritakan yang mana dominan sahaja. So kita fokus kepada dominan kita sahaja. Rasanya Kak K sebab diorang ni dah terbiasa dengan saya semua bertanya melalui chat room rasanya. Boleh tak korang bolehlah unmute korang. Tak, kalau you tanya, kita boleh terus simbang pasal you punya business. Kak K boleh bagi satu jawapan. Jadi semua orang boleh belajar. Okay, kawan, siapa yang nak tanya tolong bagi tahu dulu dekat dalam chat room nak bertanya. Okay, sementara tu Kak K ada yang tanya. Macam mana nak kenal customer kalau first time jumpa? Untuk pertama kali you nak belajar KKDI, it will take some time. Macam you nak belajar masak nasi lah. Mula-mula masak nasi lembek kan. Nanti lama-lama masak nasi baru dia pandai masak nasi. Hujan lah, masak nasi macam-macam jenis nasi minyak kan. So it takes time and you need to learn banyak-banyak kali dan practice mengenai karakter sampailah you nampak benda tu. Take some time. It's a process. It's always a process. Proses Alright, seterusnya ada yang tanya, adakah orang yang mama lion kurang sesuai untuk duduk dalam department finance? Okay, semua orang boleh duduk dalam mana-mana department. Okay, cumanya bila kita tahu dia mama lion, dia duduk dalam finance. Maksudnya dia buat kerja rutin over and over and over again. Dan dia memikirkan bagaimana nak mengembangkan duit. Di mana benda-benda yang mengembangkan ni bagus dekat woodpecker dengan eagle. Jadi bila mama lion dia duduk dekat dalam finance, dia akan memikirkan mengenai orang lain. Dia akan jadi finance yang baik lah.
Alamak, kalau nak suruh dia stay over nanti anak dia macam mana? Dia ni sakit ni, tak boleh kerja ni. Nak call dia kalau dia bagi kertas sekarang ni, boleh ke sebabkan PKP? Tanta dia tengah bagi anak dia makan ke, mama lain dia akan fikirkan untuk semua orang. So dia akan jadi orang finance yang baik lah, disukai ramai. Okey, menjawab. Okey, Kak K ada yang tanya dekat dalam FB juga ni. Ada kita ada live kat FB, ada yang tanya. Macam mana kita nak kenal karakter pelanggan kita melalui visual? Maksudnya mungkin by online lah mungkin saya rasa ni. Bila you tanya beberapa soalan, you boleh terus tahu bagaimana karakter dia. Tapi benda ni proses lah. You kena learn by process. Setelah you buat dalam 10 klien, you tanya soalan yang sama pada 10 klien, you akan nampak jawapan berbeza. So you dah boleh nampak dah. Contohlah kalau you tanya, Puan, boleh tak saya nak tahu? Puan ni sebenarnya masalah apa ni nak beli ubat kurus saya ni? Kalau Woody Woodpecker, dia akan cakap, nak kurus lah. Kalau Swan, saya sebenarnya memang ada isu ni. Saya dah 15 tahun cuba nak kurus ni tapi tak kurus-kurus. Kalau Honeybee, suami saya kata saya gemuk. Kalau Mama Lion, semua orang cakap, you punya benda you jual ni bagus. I nak cubalah. Kalau Eagle, sebab ada doktor yang pakai, dia suggest pada saya. Kalau Penguin, hari tu nampak Siti Nurhaliza pakai produk abang ni. Tu yang saya tanya. Kita dah boleh nampak dah. But it require practice. Okay, so ada soalan lagi. Nampaknya saya yang kena tanyalah sebab daripada chat room kan. Okay, tak apa. Okay, memang tengah hot ni sekarang ni kan. Alright. Ada yang tanya ni, macam mana kita nak kenal karakter each one tadi? So maknanya setiap satu. Ataupun dah jelaskan tadi rasanya kan? Dalam e-book Kak K tu ada dalam 200 pages. Okay? So you baca dan hadam satu-satu. Satu. Kedua, you pergi dekat orang sekeliling you. You tengok bagaimana karakter diorang. Sekarang ni bila kita jadi business owner kan, kalau dulu kita biasa sembrono je melihat, kita melihat satu perkara tu sekilas lalulah kita kata. Tapi bila you jadi orang business, you have to observe. Nak tak nak, you kena go details. You need to know who is your client. Instead of you selling, instead of you try to sell 2,000 people, it's good that you sell pada 100 orang yang beli produk you over and over and over again. Dan 100 orang ni bawa lebih banyak klien. So you need to get to know your client very, 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 very well. Okay. Alright. Ada lagi soalan ni. Okay, ni Nur Baizura ada 2 soalan ni. Ditanya sekali jalan ni. Alright, macam mana nak jual general pada semua karakter as general? So maknanya mungkin general lah, secara general. Okay, faham. Bila you tak ada ilmu dulu, you merasakan kita boleh jual pukul sama rata. Sekarang you dah ada ilmu, you dah tahu dah kita tak boleh jual pukul sama rata. Sama je, bila you nak pergi masuk kelas, you nak belajar, you tengok setiap orang ada different karakter. Kenapa? Kenapa ada orang buat 1,000, kenapa ada orang buat 2,000, kenapa ada orang buat 10,000. Sedangkan kita masuk kelas yang sama, kita jual produk yang sama. Everyone have a different character dan kita tak boleh malas untuk belajar sebab kita adalah business owner. Kerja kita adalah menyampaikan manfaat produk kita kepada seramai orang yang boleh. We're not just making money. Kita kena juga jadi human kat sini, membantu setiap manusia selesaikan masalah diorang. So, untuk membantu setiap manusia, kita kena kenal lah manusia tu. Sebab tu kita perlu ada ilmu karakter. Okay, satu lagi soalan Baizura. Lepas ni saya akan masuk kepada chat room balik. Sebab online business mula-mula kita tak sure karakter. Soalan tadi general, lepas tu kita tak sure karakter. Mungkin dah jawab kot tadi Kak K Faham. Untuk permulaan, you akan merasakan seperti ilmu karakter ni sukar sebab you first time. Tapi bila you practice lama kelamaan, you akan tahu. You perlukan first 10, 20, 30, 40. Kak K ni mula-mula dulu pun sangat sukar tapi sebab dah banyak kali kita banyak balik buat jumpa klien kan. So kita dah tahu dah kita bercakap dengan siapa. Okay, alright, menjawab It's all orang bisnes ni jangan rush. Kan Kak K, you kena ulang dalam kepala you, I have my own pace. I run on my own race. So never rush. Never rush on your business. Alright, okay Semua terasa Siapa terasa?
Selalu soalan macam tu biasa ditanya waktu kelas. Siapa yang terasa? So rasanya hari ni banyak yang terasa hari ni Okay. Minta maaf Tak lah, apa. minta maaf. Terasa tapi improve Alright. So, ni Ibu Feria. Ibu Feria ni pada Indonesia. Sebab hari ni memang ramai orang-orang pada Indonesia yang menonton juga sebenarnya. Alright, yang bersama dengan kita. Okay, so dia tanya orang yang assertive cenderung yang mana? Eagle ataupun WWP? Assertive tu apa? Itulah. Ibu Feria kena bagi tahu balik assertive ni apa? Sebab saya pun kurang Apa faham. itu Ibu Feria? Enggak Okay. faham lagi di sini. Alright, and then seterusnya, adakah setiap pelanggan kena buat test ni atau tahu karakter pelanggan? Pada waktu mulanya, pada awalnya, you takkan boleh suruh klien tu buat test. Pada awalnya, you akan tanyalah beberapa questions untuk nak tahu karakter dia. Tapi over the time, slowly you akan start kenal your clients. Ada kata-kata yang mengatakan after we did it for 10,000 hours, we're becoming much more better. Tapi Kak Ki rasa untuk human ni, 100 klien you buat betul-betul, you dah boleh tahu dah who's your client. Dengar yang 10 hour 100 hour 10,000 hours. 10,000 hour tu teringat pilot sekarang Yeah. kan dia kena flight dulu kan. Alright. Seterusnya, boleh tak seorang individu itu mempunyai kesemua karakter dalam diri dia? Dah jawab tadi. Dah jawab tadi. Alright. Macam mana nak tackle klien yang tanya info produk kita, lepas tu diam. Follow up pun terus diam. No. Cara you follow up salah, dan bila dia tanya kat kita tu, you tak tackle dia dengan cara yang betul. Okay, sekarang ni bila ada klien tanya kita dan tak close, pastikan inilah database apa yang Tuan Fairuz cerita tadi, bukan hanya you collect the data. You kena ambil the pattern juga. Apa soalan dia tanya, macam mana dia tanya dan untuk apa dia tanya. Dengan Kak K bagi tips sikit masa kita dengan Kak K dengan staff kan, kita buat sekali, Kak K cakap dia, you hanya jual pada orang yang nak beli sahaja. Jangan jual pada semua orang. Sebab produk kita tak semestinya boleh solve everyone punya masalah. Betul. Jadi bila dia tanya, saya nak beli ubat kurus, kita akan tanya balik, boleh saya tahu berapa berat badan puan sekarang? Kita first filter. Kita dah tahu dah. Sekiranya tanya tu pun dia tak nak jawab, dia tak ada potential untuk dia beli. Tapi you kena faham, kalau dia woody woodpecker, dia memang nak tahu dan terus bank in. Jadi kita tanya dia 1-2 soalan untuk filtering, betul ke dia nak beli. Dan jangan kecewa sekiranya orang tak beli produk kita, sebab produk kita tak semestinya boleh menyelesaikan semua masalah orang. 1. Kedua, rakyat Malaysia ada 30 juta. Kalau satu hari cuma ada 100 orang yang WhatsApp you, okay, kalau ada 10 orang yang WhatsApp you, seorang je pembeli, cukup baik. Sebab kita orang punya data, 30 orang yang WhatsApp, seorang beli. Jadi kami perlukan, satu staff kami perlukan 100 WhatsApp masuk satu hari untuk dapat kurang daripada 4 klien. Satu staff. So kalau kita ada 4 staff kita ada 400 WhatsApp masuk satu hari. Barulah kita boleh dapat lebih 4, 8, 12, 16 klien. Jadi Kak K sentiasa cakap dengan staff Kak K, you kalau nak sale 1,000 kan, takkan sama kerja dia dengan sale 10,000. So sale 1,000, you rasa dah penat, you nak 10,000. You ingat kalau sale 1,000 you dah penat, you boleh ke nak cover up, you boleh ke, mampu ke badan you nak buat sale 10,000? Sebab kerja dia adalah double, triple. Dia bukan sama. Kalau sekarang orang kata Kak K, best lah jadi macam Kak K ni, mengajar je boleh dapat 10,000. Betul, tapi you kena faham what takes me here. Kalau pada waktu Kak K dibayar 100, 200 dulu, ilmu ataupun cara penyampaian Kak K pada level tu. Tapi bila dah level 10,000 dia dah mestilah berbeza. Semua benda mesti berbeza. So bila you nak buat duit, you kena put yourself tu, kena letak kat kepala. Kalau aku nak buat untung 10,000, kerja tak boleh sama macam 1,000. Kalau masa aku buat kerja 1,000, aku cuma letak 3 jam. Kalau buat 10,000, mestilah kena extra hours, extra pening kepala, extra team, mesti kena ada extra effort lagi kena letak for a higher profit. You tak boleh expect benda yang sama. Buat benda sama, kita buat benda yang sama, usaha sama macam kita buat usaha dapat RM1,000, kita tak boleh expect kita dapat RM10,000.
Sebab membuat benda sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeza adalah perkara yang tidak masuk akal. Sekiranya you nak satu benda yang berbeza, kalau hari ni dapat 1,000, you nak sangat 10,000, you have to do something different to get that 10,000 because you were there doing 1,000 all the time. Now you wanted to have 10,000. There must be something. Mesti ada ilmu yang you kena top up. Doing it masa you buat 1,000 dan masa you buat 10,000. Mesti tak sama. Harap menjawab. Panjang lah Fairuz. Panjang menjawab tu. Tapi ingat lagi waktu dulu mula-mula kita berjumpa kan. Macam mana? Sama-sama keadaan dia kan. Ya, true. Improve kan. Semua orang perlu improve semuanya. Okay, ada lagi soalan. Kita kembali balik tadi Ibu Ferial tadi. Kejap mana Ibu Ferial tadi? Orang yang assertif ni maksudnya orang yang spontan dia kata. Okay. Orang yang spontan ni cenderung yang mana? Eagle ataupun WWP ni? Oh, kalau yang spontan adalah Woody Woodpecker. Orangnya enggak fikir, terus cakap gitu, enggak fikir langsung ayatnya. Lepas tu bila dia dah cakap, kemudian dia macam salah je aku cakap tadi. So ini adalah orang Woody Woodpecker. Tapi dalam sales, orang Woody Woodpecker ni dia ada sedikit advantage. Dia boleh buat keputusan yang cepat, dia boleh convince people cepat. Kalau dia tahulah dia Woody Woodpecker, dia asah untuk belajar bercakap dengan lebih baik, untuk menggunakan mulut dia sebaiknya. Kalau dia tahulah dia Woody Woodpecker. Okay, jawab Alright, ada lagi ni. Adakah iklan copywriting iklan kita setiap hari perlu kena dengan setiap karakter? Jujurnya, ya. Kalau you bagi iklan lemah lembut dan iklan mengancam. Contohlah mengancam ni seperti sekiranya you tak makan ubat saya, you akan jadi gemuk bila usia 40 tahun. Siapa yang takut? Orang yang takut tu siapa? Honeybee, penguin, Woody Woodpecker, eagle, dia tak heran benda ni semua. Swan lagi dia tak heran. So you akan tarik orang-orang yang honeybee dan orang-orang yang penguin lah. Orang-orang yang takut benda tu. Sebab bukan semua orang takut benda tu. Okay. Alright, menjawab? Okay, menjawab Okay, ada satu soalan daripada Facebook ni. Kalau Swan perlu berubah tak to become better as business owner? Kena faham, ilmu KKDI bukan ilmu bomoh, bukan ilmu tilik, bukan ilmu nujum. Dia adalah ilmu yang mana you kenal pattern dalam diri you. Maksudnya bagaimana aku ni dah hebat, bagaimana aku nak asah diri aku menjadi lebih hebat. Sekiranya aku business owner, bagaimana aku nak menjadi business owner dengan cara Swan yang hebat. Sekiranya aku engineer, bagaimana aku nak menjadi engineer dengan Swan yang hebat. You kena faham, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kelemahan kita adalah kelebihan kita adalah kelemahan kita. Asah kelemahan you sampai dia shine, sampai jadi kekuatan you. Sekiranya you orang bisnes dan you adalah Swan, duit you sangat terjaga. Kemungkinan besar you akan terasa sedikit down sebab you hanya plan dan plan you pelan-pelan jadi plan je. Tapi you kena faham, kalau you Swan, you adalah orang yang menguruskan risiko dengan sebaiknya. Jadi bila you dah dapat fasa untuk buat bisnes tu, risiko you tak sama macam orang lain. Walaupun you start lambat, tapi you rugi sangat kurang. Dan you dah tahu projection bisnes you ke mana. Jangan underestimate diri sendiri. Never underestimate kehebatan diri kita. Okay, so alright, soalan seterusnya. Jika saya government servant sambil manage small business, apa karakter yang sesuai saya develop dalam diri saya in progress to be better? Okay. Kita bercerita atas dasar pattern maknanya benda ni it's not supposed to be developed, it's in you already. So Kak K cadangkan you ambil test and get to know yourself. Dan be the best character that you can be. Maksudnya sekiranya you are eagle, be the best eagle that you can. If you are swan, be the best swan that you can. Macam mana be the best? Dengan overcome kekurangan yang kita ada. Kekuatan kita adalah kelemahan kita adalah kekuatan kita. Kita belajar, oh ini kelemahan aku. Aku eagle, aku kurang empathy. Aku eagle, patutlah staff-staff aku ni kata aku ni garang. So kita startlah belajar bagi coklat dekat staff kita. Kita start belajar belanja dia orang makan. Kita start belajar say thank you. Kita start belajar terima kasih lah tolong saya. Kita dah tahu, dulu kita tak tahu.
So kerja kita akan jadi lebih bagus dan kita akan jadi the better version of us. Dan percaya tak percaya, bila kita belajar untuk jadi diri kita lebih baik, orang sekeliling kita akan lebih gembira dengan kita. For things to change, you have to change. So bila orang sekeliling lebih happy, you akan nampak bagaimana rezeki tu mencurah-curah masuk kat you. Sangat mudah. Okey, Kak Kin ada tanya, ada contoh soalan kita observe karakter tak dekat dalam e-book kan, tak salah saya betul ke? Dalam e-book ni Kak Kim meletakkan general lah bagaimana kelebihan dan kekurangan. Kita tak keluarkan soalan-soalan untuk sales lagi. Kak Kim cadangkan untuk you belajar dulu kenali diri you dan you belajar kenali orang sekeliling you. Kena faham, if you can tackle orang sekeliling you dengan baik, you can sell anything to anyone. Sebab kita ni semua manusia, satu rumpun, satu rumah. Macam mana kehidupan kita, macam tu juga kehidupan orang tu. Okay, alright. And then lepas tu ada yang bagi tahu dan ada yang minta jelaskan karakter penguin lebih detail sikit. Ini kalau detail ni panjang rasa ni Fairani, Kak K boleh suggest you untuk read the e-books. Satu. Kedua, kena ingat bila Kak K cakap penguin, dia adalah selebriti. Dia adalah orang, kalau you adalah penguin sekarang, untuk you rasa down tu memang cepat. Sebab you tengok orang lain hebat je, you tak hebat. Tapi kalau you sedar kekuatan you adalah manusia yang sangat hebat memainkan emosi orang. Maksudnya, you boleh beli emosi klien you dengan tulisan you je. Kalau you asah you punya bakat. Kalau you tak asah tu, dia akan tumpul lah. Okay, ni antara soalan-soalan lagi. Rasanya saya WWW ke WWP ni? WWP. Okay, ni Kak K. Rasanya kalau belajar cakap lagi dan jadi business owner sesuai dalam bidang apa ya WWP ni? Okay, you kena faham konsep dia adalah kita semua hebat, kita boleh jadi hebat. So you duduklah dalam mana-mana pun, mana-mana bidang pun. Kalau you jadi doktor, you akan jadi doktor yang paling laut orang boleh nampak you. Kalau jadi tukang masak, you akan jadi tukang masak yang sangat cepat buat kerja. Kalau you jadi cikgu, you adalah cikgu yang mungkin bukan garang, tapi cikgu yang nak pergi mana tu? Berani nak merotan, berani nak ajar, panggil student tu datang sini on the spot. Kalau you jadi tukang jahit, you tukang jahit yang sekejap je you buat benda cepat, orang tak boleh kejar you sebab you were too fast. So basically, you boleh jadi apa je you nak. Okay. Alright. Okay, so ada soalan yang lain? Rasanya macam banyak ni soalan ni, Kak K kena jawab ni. Kesian, dia lama dia. Tak apa, tadi kita lebihkan 10 minit lah tuan. Ada tak yang nak buat video sekali? Mana, kenapa semua orang malu-malu ni? Tak ada yang nak audio tak ada orang yang nak tanya audio terus ambil opportunity ni. Kalau Kak K biasa kalau personal coaching mahal ni rasanya. Alright. Tak ada puan. Ada seorang nak. Okey, silakan. Me? Okey. Boleh tak dia bertukar karakter? Macam saya tu lebih kepada Woody Woodpecker. Puan Ferriel ni buat bisnes apa ya? Help maksudnya? Saya dengan perusahaan Singapura. So I'm one of the speaker jugalah. Tapi untuk Indonesia market. So adakah you jual produk ataupun you distributor ataupun you produce? Lebih kepada distributor tapi tak fokus di penjualan. Lebih kepada training? Ya, lebih kepada training. Ya, memang kekuatan you lah. Dia boleh bertukar karakter tak? Dia bukan bertukar, dia lebih kepada masih lagi dalam karakter dia tapi dominasi tu mungkin kurang. Kenapa nak bertukar puan? Bukan saya lah, karena saya dalam tim saya macam-macam karakter kan. Betul. Semacam-macam karakter. So boleh tak karakter orang yang sudah ada tu kita bukan mau ubah bukan mau ubah orang lain jadi bukan dirinya, tapi influence mungkin mempengaruhi orang itu, karena dalam company ini kita punya sistem yang sistem itu harus dijalankan. Betul. Kalau dia tak pakai itu, so dia memang tak akan lama lah, dia akan tumbang gitu. Betul. Boleh tak saya tahu berapa ramai sales team Puan Ferriel? So far 6 angka lah.
Itu salesnya. Sales teamnya berapa Ya. orang? Oh, orangnya ramai juga lah. Saya ada di Indonesia, ada di Malaysia. Cuma saya lebih fokus ke Indonesia, terutama lebih fokus ke Muslim market. Jadi kita ada leader dalam berapa orang? Ketua Ketua ada sekitar 30 orang. Okey, macam ni Puan Feria. Puan Feria turunkan ilmu ni kepada leader Puan Feria. Beri Puan Feria punya leader ni knowledge dan leader ni akan turunkan lagi kepada leader dia. Jadi everyone akan tahu team dia. Yang first, Puan Feria perlu tahu 30 orang ni apa karakter dia. Sebab saya faham Puan Feria woody woodpecker. You adalah pusher. You akan push dia orang semua. Yang mana tak semua orang suka. Orang akan merasakan seperti, ngapa ini ibu, enggak bisa, ini enggak bisa. Dan ibu kata, kamu boleh, enggak bisa. Kalau itu dikatakan pada Swan, sebab saya Puan Feria boleh nampak. Kalau Swan tu, di tahun pertama tu enggak ada apa-apa. Tapi sudah tahun ketiga, jadi dia ni. Tapi ambil masa. Ada yang tahun pertama tu boom. Tahun kedua, ketiga slow pula tiba-tiba. That's why lah, kena baca you punya e-book. Actually saya belajar, I'm psikolog. Actually saya belajar ilmu ini semua. Tapi bukan saya di bidang yang konselingnya gitu. Saya lebih ambil ke kepada dunia distribusi, ya, dunia pekerja. Saya tak ambil klinis. Jadi memang mempelajari karakter manusia ni kadang kita merasa kenapalah orang ini macam ni gitu. Kenapa dah jadi macam ni? Tapi kalau Puan berterusan tidak memahami mereka, Puan akan rasa sangat, it's very tiring. Yes, correct. Sebab kalau Kak K percaya, you learn one thing, you cannot push people if you cannot push people to be A+ people if they wanted to be a B+ people. Kadang-kadang kita nak push dia jadi A+, tapi dia tak ready pun nak jadi A+. Dia duduk di B+. Jadi, kalau Kak K jadi padahal boleh, bukan tak boleh kan. Cuman kita enggak boleh katakan seperti boleh atau enggak boleh, sebab sekarang ni boleh itu perspektif kita. Dan kita tak tahu adakah orang tu dia rasa benda tu boleh ke tak. Contoh. Sekiranya Puan mengatakan, aku dulu 10 bulan aku sudah buat 2 juta. Kenapa kamu enggak bisa? Sudah 10 bulan kamu bercakap dengan honeybee. Tapi Puan tak ajar sebab Puan kena tahu Puan adalah woody woodpecker. Bila kita kata woody woodpecker, nombor 1 Puan cakap laju. Nombor 2 Puan cakap tak habis. Jadi orang kena teka apa Puan nak cakap. Nombor 3, kalau Puan marah, Puan sembuh terus. Apaan kamu ini? Jadinya enggak semua orang bisa terima tu kan. Jadi yang keempat, apa yang Puan cakap dengan orang tu, besok tu Puan dah lupa dah. Apa yang aku cakap semalam dengan kamu? Betul, kadang orang sudah sakit hati padahal saya tak bermaksud tahu sakit hati. Iya. Yang kelima, Puan sangat baik, sangat concern, tapi disebabkan Puan punya fasa terlalu laju, jadi orang tak bisa faham. Orang kata, ngapain ni asyik laju mau ke mana? Dia enggak faham yang Puan sedang mengejar dan Puan cuba push dia jadi lebih hebat, tapi dia enggak faham tu. Kalau Puan cakap dengan mama lain, dia tak faham. Tapi kalau Puan guna ayat, katalah Puan ambil, semua orang ambil test dalam grup tu, semua ambil test 30 orang. Puan dah nampak, 5 orang penguin, 10 orang woody woodpecker, 3 orang honeybee. Puan buat satu kelas Puan sendiri, Puan buat training kan? Puan buat satu kelas ataupun Puan jumpa mereka dalam grup. Jadi untuk pertama kali, kedua kali je. Lepas tu dia orang dah boleh gerak sendiri. Contoh macam honeybee. Kalau ada 3 orang honeybee, Puan jumpa mereka di dalam satu clubhouse, peluk ramai-ramai. Aku mau minta maaf sama semua. Aku tahu semuanya selalu terasa dengan aku. Jadi aku mau minta maaf di sini. Aku ni, Puan kena beli jiwa. Aku ni, cita aku ni mau jadi ibu yang terbaik untuk semua. Mau kamu semua jadi boleh belanja keluarga. Puan beli jiwa betul-betul. 3 kali je Puan. Lepas tu mereka akan zoom naik. Okay, alright. Mudah-mudahan menjawab Ibu Ferial. Menjawab. Okay, suara Indonesia pula ni. Okay, terima kasih Ibu Ferial. Okay, ada soalan yang terakhir ni buat Kak K. Alright guys. Tak ada video lagi ke? Dia orang ni memang tak nak Diorang memang dah di-train kan untuk bertanya dekat dalam chat room. Ya Allah. Okay. Tak apa. Okay, so guys, jangan left dulu sebab saya ada satu announcement saya nak buat lepas ni.
Alright, and then kita nak bergambar. Alright, so ada beberapa benda yang surprise nak bagi kepada anda. Okay, ada satu soalan yang terakhir. Alright, berapa banyak karakter yang perlu kena buat study? Di antara banyak-banyak karakter, mana satu karakter yang paling penting sekali? Dan adakah mengetahui semua karakter ni penting buat kita sebagai usahawan baru nak naik? Bila orang cakap prevention is better than cure, adalah maksudnya preparekan diri you sebelum you nak masuk dalam berperang dalam dunia bisnes. Kalau you nak jadi doktor, you have to prepare yourself first. 5 tahun you nak kena preparekan diri you. So kalau you nak jadi engineer, you kena preparekan diri you selama 4 tahun. So kalau you nak masuk dunia bisnes, ada banyak benda yang you kena prepare. Jadi mastering in human behavior punya ilmu is one of them. Bila you master dalam ilmu ni, dia akan memudahkan you buat. Oh, dia hilang lagi. Dia freeze lagi. Okay, kejap kita tunggu. Kak K boleh freeze pula kan. Okay, siapa yang rasa-rasa nak ibu Kak K, saya dah letak dekat link Dah letak dekat link. Alright, ada dekat link, dekat chat room ada, dekat dalam FB ada. Alright, so boleh tengok dekat chat room. Cuma chat room dia akan tertutup. Okay, dia akan tertutup nanti bila dah habis ni. Alright, sementara kita tengah tunggu Kak K ni, dia tengah menjadi robot dekat situ. Okay, berapa ramai yang rasa bermanfaat sangat? Okay Kak K. Mana Kak K? Oh, alright. Last. Okay, point Kak K nak cakap. Di mana? Last. Okay, alright. Okay. Jawab balik. Ya Allah ya Tuanku. Point Kak K last sekali nak cakap. Kena jawab balik soalan tadi. Kak K jawab sikit lah last. Master dalam human behavioral, master dalam karakter bukan hanya untuk you business. Kena faham. Kalau you business, relationship you dengan family, dengan suami especially, dengan isteri, dengan anak-anak tak stable, business you tak akan ke mana-mana. Tak akan ke mana-mana. You kena faham. Kalau you business dalam keadaan happy, you akan rasa semua di sekeliling you senang. Kalau klien tak membeli dengan you pun, you tak akan sedih sangat kalau relationship you is dalam kita punya circle yang sangat best. So you belajar human behavioral karakter ni bukan hanya untuk business saja, tapi untuk menjadi a better human. Okay Tuan Fairuz, sampai sini saja. Okay guys, alright. Takut Kak K dia nak kena buat sesuatu yang mungkin lebih penting lagi Alright. So jadinya sekarang ni kita nak bergambar dulu semua, boleh tak? So open video anda semua mana-mana yang malu-malu tadi tu. Alright, tolong buka video. Alright. So saya nak buat screenshot. Saya ada lebih kurang 3 ke 4 page saya kena screenshot nanti. Alright guys, seperti biasa. Alright. Alright. Okay, tangan anda good. Come on. Oh, perempuan semua tiba-tiba nak apa? Nak solek-solek Okay. Alright, 1, 2, 3. Alright. Okay, one more. Alright, sebab ada 4 page kat sini. Saya kena ambil semua. Okay. Alright, 1, 2, 3. Okay. Alright, and then last call. Tapi last call tak ada gambar. It's okay, tak ada masalah. Okay, thank you. Terima kasih banyak Kak K. Alright. Siapa yang nak ebook Kak K boleh dapatkan. Saya dah bagi link Saya dah bagi link dekat dalam Facebook pun ada, dekat dalam chat room pun ada. Alright, mungkin Kak K ada apa-apa nak cakap untuk kali terakhir. Nak pesan pada usahawan-usahawan semua. Kak K? Kak K? Dengar tak? Di mana sound dia? Dia tak buka sound lagi. Kak K, buka sound Kak K. Kena buka sound. Mungkin okay, I wish you all the best. Itu je? Itu je lah. Pendek je, short and clear. Okay, alright. Terima kasih Kak K. Alright, terima kasih. Alright. Okay guys, yang lain. Saya nak share sedikit. Saya nak share pada anda semua. Alright, saya nak share pada anda semua. Alright. Siapa yang rasa hari ni ilmu sangat bermanfaat? Siapa yang rasa best gila hari ni? Alright, siapa yang rasa best gila? Siapa yang rasa macam, aku dapat banyak benda lah hari ni. Aku dapat macam, wow. Okay, aku rasa macam, barulah aku faham rupanya. Apalah masalah aku selama ni kan. Okay, alright. Siapa yang rasa nak saya bawa lagi kawan-kawan saya yang hebat-hebat dekat Malaysia lagi? Siapa yang rasa nak? Nak lagi tak? Okay, nak. Selasa minggu depan. Letakkan appointment anda pukul 9 ataupun 9.30 malam.
bergantung pada speaker. Alright. So saya akan bawa lagi. Minggu depan insya-Allah dengan izin Allah. Okey, minggu depan insya-Allah dengan izin Allah saya akan bawa antara orang yang popular yang dia tinggal dekat luar negara tapi dia sukses dekat luar negara. Dan negara tu antara negara paling besar dekat dunia. Okey. Okey, seronok tak? So dia akan share macam mana cara nak buat, nak jual. Okey, mudah-mudahan kalau saya dapat. Saya dah make appointment, saya harap sangat saya akan dapat. Alright, saya harap sangat. Kalau tak ada, jangan risau. Saya ada usahawan yang lain, usahawan yang luar biasa. Saya ramai kawan-kawan, insya-Allah. Okey? Alright. Ada. Jangan risau. Tak boleh lah nak teka-teka kan. Okey. Alright. Ada dua perkara yang saya nak bagi tahu pada anda. Alright. Yang pertama, ramai orang yang bertanya dengan saya, tuan, bila kelas paling baru? Okey? Bila kelas paling baru? Alright, kelas paling baru untuk kelas yang percuma, digital marketing yang percuma adalah pada hari Ahad ni. Okey, saya dah letakkan link dekat dalam grup yang anda yang ada. Siapa yang nak belajar boleh. Alright, hari Ahad, dan minta tolong share pada yang lain Okey, kalau anda rasa nak saya buat setiap minggu macam ni, tolonglah share. Okey, tolong share. Alright, lebih banyak anda share, alright, saya akan lebih semangat dan lepas ni saya boleh apply Zoom yang lebih banyak lagi orang boleh masuk lepas ni. So kali ni 100 orang saya tak sangka hari ni kan. Habis ramai orang marah saya hari ni. Okay, alright, so tolong share. Saya dah share dekat dalam grup, saya dah share dekat dalam Facebook, dekat dalam group chat saya tak boleh buat. Alright, so tolong share. Alright, tolong share sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, alright, ini pun sama juga buat orang yang dah pernah masuk ke kelas saya, dia ramai tanya, tuan kelas advance bila tuan? Okay, so ini adalah kelas advance saya. Okay, kelas advance yang terbaru saya iaitu kelas Facebook Ads. So Facebook dengan IG Ads. So kalau anda rasa-rasa nak join, alright, boleh join, tak ada masalah. Okay, so harga dia saya akan bagi pada alumni semua adalah RM99 sahaja. InsyaAllah mampu milik. Okay, RM99 harga dia. Kalau kat luar saya offer $199 per packs. Okay, so siapa yang nak WhatsApp saya, okay, saya ambil 20 orang je. Lepas 20 orang selamat tinggal. Okay, alright. So ini adalah kelas yang ada sedikit investment lah. Alright, kelas yang ada sedikit investment. Alright. Yang ketiga, saya nak adakan satu program. Saya nak adakan satu program dan saya nakkan minta bantu daripada anda. So, saya sedang mencari orang-orang yang dia susah, alright, dia susah, and then lepas tu dia tak ada ilmu untuk berniaga, okay, dan dia tak ada duit untuk bayar, okay, sebab saya nak bantu dia, saya nak ajar dia macam mana nak buat bisnes. Ada tak? Okay, siapa-siapa yang ada, tolong sangat bantu saya, kenalkan saya pada dia, dan kalau boleh lah, kalau dia ada dekat sekitar Klang Valley ataupun yang berdekatan, tak apa, kalau luar pun tak apa, it's okay bagi tahu saya sebab saya nak sangat bantu. Okay, saya nak cari orang-orang yang mungkin dia dah lama dekat gerai, dia buka gerai, and then lepas tu dia nak sangat belajar tapi mungkin tak ada bajet kan. Okay, tapi dia dah start bisnes dia, so saya nak bantu, nak growkan dia balik. Yang ini percuma, insyaAllah tak ada masalah. Yang ini saya akan ajar percuma, saya akan ajar step dia. So kalau anda ada saudara mara ke, okay, saudara mara, single mother, alright, siapa-siapa yang anda rasa nampak macam susah sangat, dia tak ada bajet, okay, saya nak bantu dia. Okay, so tolong bagi saya, alright, boleh bagi saya, tolong WhatsApp saya, tolong PM saya perlukan bantuan pada anda sangat sebab saya nak bantu orang-orang yang macam ni. Okay, sebab saya yakin mungkin ada orang yang sampai nak beli data internet pun tak ada. Betul lah kan? Ada yang orang yang macam tu. Nak beli data internet pun tak ada. Okay, kadang-kadang nak beli phone pun tak ada kadang-kadang. Okay, tak apa, it's okay. Saya nak bantu, saya nak cari macam tu. So jadi tolong sangat, saya nak minta bantu sangat pada anda semua, tolong WhatsApp saya sekiranya ada orang-orang yang macam tu. So mudah-mudahan, alright, bila kita bantu orang, orang akan bantu kita lagi. Okay? Alright, okay. So saya nak minta yang terakhir pada anda. So kalau anda rasa kelas hari ni best, seronok sangat, okay, tolonglah share sedikit kelas ni dekat dalam Facebook wall anda. Alright, tulislah apa yang anda belajar hari ni. Macam biasa, macam yang kita belajar, kita buat story, okay. Apa yang kita belajar hari ni, tolong, okay, tolong cerita hari ni. Alright, kebetulan hari ni kita ada ramai kawan-kawan kita daripada Malaysia ada, daripada Indonesia ada. Alright,
So terima kasih semua yang bersama. So saya harap dapat manfaat. Kelas minggu depan hari Selasa malam jangan lupa. So saya akan bawakan orang yang lebih best lagi, yang seronok lagi, yang boleh anda dapat banyak ilmu. Minggu lepas, yang minggu pertama saya tunjukkan anda macam mana nak dapatkan jualan 10K dalam sales. Alright. Minggu kedua saya dah bawakan Tuan Cikgu Hazman. Alright. Cikgu Hazman. Alright. Minggu ketiga, insyaAllah saya akan bawa seseorang lagi. Okey, dan pada sesiapa yang nak belajar lagi, dia rasa macam, oh aku nak belajar jugalah. Alright, aku tak boleh tunggu Selasa minggu depan. Hari Jumaat, saya ada kelas. Setiap malam Jumaat, saya ada kelas tetapi dalam bahasa Indonesia. Okey? Alright. So siapa nak join pun boleh juga. WhatsApp saya lepas ni. Saya yakin anda semua ada nombor telefon saya. Alright. Kalau tak ada, boleh tanya kawan-kawan siapa yang ada nombor telefon saya. Alright. Hari Jumaat saya ada dan biasanya kelas hari Jumaat lebih on technical. Kelas hari Jumaat lebih on technical. Alright. So anda boleh join juga kelas hari Jumaat malam. Kelas start pukul 9 sampai pukul 11 malam. Okey, anda boleh join. Itu pun percuma, tak ada masalah. Saya memang nak bagi je. Alright, antara anda nak ataupun tak nak. Alright, so boleh WhatsApp saya. So, thank you very much semua yang datang. Saya doakan yang anda semua akan berjaya, terus sukses. Alright. Okey, jangan lupa action terus. Apa yang anda belajar, terus buat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Jumaat. Sampai jumpa saya. Kalau tak, kita jumpa hari Selasa ataupun pada kelas yang berikutnya. Okey, Tuan. Tuan, recording ada recording. Jangan risau. Boleh tengok dalam YouTube saya. Okey, boleh tengok dalam YouTube saya. Boleh search nama saya dalam YouTube saya. InsyaAllah malam ni ataupun esok pagi akan dapat. Okey, saya doakan anda semua sukses. Terima kasih. Alright, terima kasih yang bersama dengan saya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.